Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini kita nak belajar nilai wang. Okay, tapi sebelum itu, cikgu nak tunjukkan kepada kamu bagaimana mewakilkan wang dengan abakus. Okay, ini ialah abakus. Okay, abakus mempunyai dua bahagian manik. Okay, satu manik berada di bahagian atas dan satu manik lagi berada di bahagian bawah. Okey, manik di bahagian bawah ini nilainya ialah 1. Okey. Manik di bahagian atas nilainya ialah 5. Setiap manik ini hanya ada nilai jika ia menghampiri palang pemisah yang berada di tengah ni. Okey, ini namanya palang pemisah. Okey, cikgu ulang. Manik hanya akan ada nilai jika ia menghampiri palang pemisah. Okey, jadi kalau kita lihat pada abakus yang cikgu tunjukkan ini, nilai bagi manik yang berada pada setiap tiang adalah sifar. Kerana setiap manik adalah menjauhi palang pemisah. Okey, ada satu titik pada abakus. Okey, titik ini merupakan titik yang memisahkan antara ringgit dan sen. Okey, titik ni. Bahagian sebelah kanan adalah bahagian sen. Bahagian sebelah kiri ialah bahagian ringgit. Okey, tiang yang pertama pada bahagian sen nilainya ialah sa. Tiang yang kedua pada bahagian sen nilainya ialah 10. Begitu juga dengan tiang pada bahagian ringgit. Tiang yang pertama nilainya ialah sa. Tiang yang kedua nilainya ialah 10. Okey, baiklah. Mari kita lihat contoh. Okey, ini ialah 5 sen. Okey, 5 sen ditulis dalam bentuk perkataan adalah sebegini. 5 sen. Ditulis dalam bentuk angka, kamu tulis nombor 5 dan unitnya iaitu sen. Okey, mari kita lihat bagaimana 5 sen diwakilkan dalam bentuk abakus. Okey, cikgu besarkan sedikit. Okey, baiklah. Ingat lagi, titik ini memisahkan antara bahagian sen dan bahagian ringgit. Tiang pada sen, tiang yang pertama ini nilainya ialah sa. Tiang yang kedua nilainya ialah 10. Begitu juga dengan ringgit, tiang yang pertama ialah tiang sa dan tiang yang kedua ialah tiang 10. Okey, nilai manik dikira jika ia menghampiri palang pemisah. Manik di bahagian atas nilainya ialah 5. Manik di bahagian bawah nilainya ialah 1. Dikira jika ia menghampiri tiang pemisah. Okey, baiklah. Lihat tiang sa pada bahagian sen. Berapakah nilainya? Manik bahagian atas dah turun menghampiri palang pemisah. Jadi, nilai di sini ialah 5. Bagaimana dengan tiang 10? Maniknya jauh daripada tiang pemisah. Jadi, nilai di sini ialah sifar. Okey. Jadi, cikgu tuliskan di sini. Yang ini nilainya ialah 5. Okey, tiang 10 bahagian sen nilainya ialah sifar. Tiang sa bahagian ringgit nilainya juga sifar. Tiang 10 bahagian ringgit nilainya juga sifar. Jadi, ini ialah cara kita mewakilkan 5 sen pada abakus. Okey, baiklah. Mari kita lihat contoh yang lain. Okey, ini ialah 10 sen. Ini pula ialah cara
10 sen ditulis dalam bentuk perkataan. Di bawah ini ialah cara 10 sen ditulis dalam bentuk angka. Kamu kena tulis nombor 10 dan unitnya iaitu sen. Okey, mari kita lihat bagaimana 10 sen diwakilkan dengan abakus. Okey, ingat lagi apa fungsinya titik ini? Titik ini ialah titik yang memisahkan antara sen dan ringgit. Tiang yang pertama pada sen ialah tiang sa. Tiang yang kedua pada bahagian sen ialah tiang puluh. Tiang yang pertama pada bahagian ringgit ialah tiang sa. Tiang yang kedua ialah tiang puluh. Nilai manik pada bahagian atas ialah 5. Nilai manik pada bahagian bawah ialah 1. Manik hanya dikira jika ia menghampiri palang pemisah. Okey, kita lihat nilai manik pada tiang sa bahagian sen. Nilainya ialah 0. Kenapa? Sebab tidak ada manik yang menghampiri palang pemisah di bahagian tengah. Okay, jadi ini ialah 0. Okey, baik, kita lihat nilai tiang puluh pada bahagian sen. Ada satu manik yang menghampiri palang pemisah. Jadi, nilai manik di bahagian bawah ini ialah 1. Okey, manik-manik pada tiang sa dan puluh, bahagian ringgit juga menjauhi palang pemisah. Jadi, nilainya juga ialah 0 dan 0. Jadi, ini ialah 10 sen yang diwakilkan pada abakus. Baik, mari kita lihat contoh yang lain. Okey, ini ialah 20 sen. 20 sen ditulis dalam bentuk perkataan adalah seperti ini. 20 sen. Okey, ditulis dalam bentuk angka. Kamu kena tulis nombor 20, kemudian tulis unitnya. Okey, baiklah. Mari kita lihat bagaimana 20 sen diwakilkan dengan abakus. Okey, kalau kamu ingat, titik ini adalah titik yang memisahkan ringgit dan sen. Okey, baiklah. Cikgu besarkan sedikit. Okey, pada bahagian kanan titik adalah untuk sen. Pada bahagian kiri titik adalah untuk ringgit. Tiang yang pertama pada bahagian sen ialah tiang sa. Tiang yang kedua pada bahagian sen ialah tiang puluh. Tiang yang pertama pada bahagian ringgit ialah tiang sa. Tiang yang kedua ialah tiang puluh. Okey. Manik pada bahagian atas adalah bernilai 5. Manik pada bahagian bawah nilainya ialah 1. Nilai manik dikira hanya jika ia menghampiri palang pemisah. Okey, kita lihat satu-satu. Pada sa bahagian sen tidak ada manik yang menghampiri palang pemisah. Jadi di sini ialah 0. Pada tiang puluh bahagian sen ada 2 manik bahagian bawah yang menghampiri palang pemisah. Jadi nilainya ialah 1, 2. Tidak ada manik yang menghampiri palang pemisah pada bahagian ringgit. Jadi nilainya ialah 0 dan 0. Okey, jadi ini ialah 20 sen yang diwakilkan pada abakus. Okey, mari kita lihat contoh yang lain. Ini ialah 50 sen. 50 sen ditulis dalam bentuk perkataan ialah 50 sen. Dalam bentuk angka, kamu kena menulis 50 dan unitnya iaitu sen. Okey, mari kita lihat bagaimana 50 sen diwakilkan dengan abakus. Okey, titik ini adalah titik yang memisahkan antara sen dan ringgit.
Tiang yang pertama pada bahagian sen ialah tiang sa. Tiang yang kedua ialah tiang puluh. Tiang yang pertama pada bahagian ringgit ialah tiang sa. Tiang yang kedua ialah tiang puluh. Okey, nilai manik hanya dikira jika ia menghampiri palang pemisah. Okey, baiklah, mari kita lihat nilai manik pada tiang sa. Nilainya ialah sifar kerana tidak ada manik yang menghampiri palang pemisah. Okey, berapa nilai manik pada tiang puluh bahagian sen? Nilainya ialah 5. Kerana manik nilai 5 telah turun menghampiri palang pemisah. Tidak ada manik yang menghampiri palang pemisah pada tiang sa dan puluh bahagian ringgit. Jadi nilainya ialah sifar dan sifar. Jadi ini ialah cara bagaimana 50 sen diwakilkan pada abakus. Okey, jom kita nilaikan pula wang shilling yang diberi. Okey, soalan A, kamu ada 2 keping shilling 5 sen dan 5 sen. 5 tambah 5, jawapannya ialah 10. Jadi ini ialah 10 sen. 10 sen ditulis dalam bentuk perkataan adalah seperti ini, 10 sen. 10 sen ditulis dalam bentuk angka, kamu perlu menulis nombor 10 dan unitnya. Okey, lihat soalan B. Diberi 1 shilling 20 sen dan satu lagi shilling 10 sen. Jadi, berapakah nilainya? Okey, tambahkan 20 dan 10. 20 tambah 10. Berapa? 30 sen. Jadi, ditulis dalam bentuk perkataan adalah seperti ini. 30 sen. Ditulis dalam bentuk angka, tulis nombor 30 dan tulis unitnya. 30 sen. Okey, lihat soalan C. Ada duit shilling 50 sen sekeping, duit shilling 10 sen sekeping, duit shilling 5 sen sekeping. Jadi, berapakah nilainya? 50 sen tambah dengan 10 sen. 5 tambah 1. 6. Jadi, ini ialah 60 sen. 60 sen tambah dengan 5. 60 tambah 5. 60 tambah 5 ialah 65 sen. Jadi, kita tulis dalam bentuk perkataan adalah 65 sen. Ditulis dalam bentuk angka, tulis nombor 65 dan tulis unitnya. Baiklah, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, baik. Sekarang kita lihat pula perwakilan ringgit kepada abakus. Okey, ini ialah wang 1 ringgit. 1 ringgit ditulis dalam bentuk perkataan ialah 1 ringgit. Dan ditulis dalam bentuk angka adalah RM1. RM ini ialah unit. Okey, jadi untuk 1 ringgit, kamu kena tulis RM dan 1. Okey, baik. Mari kita lihat bagaimana 1 ringgit diwakilkan kepada abakus. Okey, ingat titik di tengah-tengah ini adalah memisahkan antara sen dan ringgit. Okey, tiang yang pertama pada sen adalah bernilai sa. Tiang yang kedua pada sen adalah bernilai puluh. Tiang yang pertama pada ringgit adalah bernilai sa. Tiang yang kedua pada ringgit adalah bernilai puluh. Okey, manik hanya dikira jika ia menghampiri palang pemisah. Okey, pada tiang sa bahagian sen nilai manik ialah sifar. Pada tiang puluh bahagian sen nilai manik juga sifar. Titik. Okey, lihat tiang sa bahagian ringgit. Okey, ada satu manik yang menghampiri tiang tengah, jadi nilai di sini ialah 1. Pada tiang puluh bahagian ringgit tidak ada manik, jadi nilainya ialah sifar.
Jadi abakus ini menunjukkan perwakilan bagi RM1. Okey, mari kita lihat contoh yang kedua. Okey, ini ialah RM5. RM5 ditulis dalam bentuk perkataan adalah seperti ini. RM5. Okey, bagaimana cara menulis RM5 dalam bentuk angka? Tulis RM dan 5. Okey, baiklah, sekarang kita lihat bagaimana RM5 diwakilkan dalam abakus. Pada tiang sar bahagian sin, nilainya ialah sifar. Pada tiang puluh bahagian sin, nilainya juga ialah sifar. Titik. Okey, lihat tiang sar bahagian ringgit. Nilainya ialah 5. Kenapa? Kerana manik 5 menghampiri palang pemisah. Jadi nilainya ialah 5. Bagaimana pula dengan tiang puluh bahagian ringgit? Nilainya juga ialah sifar. Jadi ini ialah RM5 yang diwakili oleh abakus. Okey, baiklah, kita sekarang lihat soalan yang seterusnya. Okey, ini ialah RM10. Bagaimana menulis RM10 dalam perkataan? RM10. Dalam bentuk angka, tulis RM dan nombor 10. Okey, sekarang kita lihat bagaimana 10 diwakilkan dengan abakus. Tiang sar bahagian sin, sifar. Tiang puluh bahagian sin, juga sifar. Titik. Tiang sar bahagian ringgit, sifar. Tiang puluh bahagian ringgit, nilainya ialah 1 kerana ada satu manik yang menghampiri palang pemisah. Jadi ini ialah RM10 yang diwakili oleh abakus. Baiklah, kita akan lihat soalan yang seterusnya. Okey, diberikan kombinasi wang RM5 dan RM1. Jumlahnya ialah berapa? 5 tambah 1, jawapannya ialah RM6. RM6 ditulis dalam bentuk perkataan ialah RM6. RM6 ditulis dalam bentuk angka ialah RM6. Okey, lihat kombinasi wang yang seterusnya. Kita ada satu keping wang RM1. Kita ada 50 sen. Kita ada 2 keping wang shilling 20 sen dan 1 keping wang shilling 10 sen. Okey, mari kita kira berapa jumlah wang yang ada. Okey, kita ada RM1. Kemudian 50 sen tambah dengan 20 sen. 5 tambah 2, 70 sen. Okey, 70 sen tambah 20 sen. 7 tambah 2, 90 sen. 90 sen tambah lagi 10 sen. 9 tambah 1. Jawapannya ialah 100 sen. 100 sen adalah bersamaan dengan RM1. Jadi ada berapa jumlah wang yang kita ada? RM1 tambah dengan RM1 menjadi RM2. RM2 ditulis dalam bentuk perkataan ialah RM2. Ditulis dalam bentuk angka ialah RM2. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih semua.